Dalil-dalil nakli merupakan dalil-dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang merupakan perkara yang amat penting dan sebagai bukti untuk menguatkan hujah-hujah yang dilontarkan dalam mempertahankan akidah yang sebenar. Tapi, apa itu akidah? A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan akidah Islam, akidah dari segi bahasa ialah mengukuhkan perjanjian, manakala dari segi istilah ialah membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa sebarang syak, keraguan maupun gundahan jiwa. Nama-nama akidah dalam Islam pula ada 5. Yang pertama ialah ilmu akidah sendiri. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga ialah al-akbar. Yang keempat ialah ilmu usuluddin. Dan yang kelima ialah ilmu tauhid. Ruang perbahasan akidah pula ada 3. Yang pertama ialah ilahiyat. Ilahiyat itu ialah ilmu yang membahaskan tentang konsep ketuhanan. Dan yang kedua ialah ilmu nubuah. Ruang perbahasan yang berkaitan dengan para nabi maupun rasul. Dan yang ketiga ialah ruang perbahasan ghaibiyat. Ghaibiyat ialah ilmu yang kita tidak ketahui dengan panca indera maupun akal semata. Keistimewaan akidah Islam pula ada 4 perkara. Yang pertama, akidah Islam tiada cacat celanya. Yang kedua, akidah Islam berpegang pada pegangan rohani yang kukuh. Yang ketiga, akidah Islam berkaitan dengan keyakinan dan dalil yang pasti. Maka saya simpulkan di sini bahawa akidah dalam Islam ialah akidah yang sebenar. Dan akidah ini ialah berbeza dengan akidah daripada agama-agama yang lain, iaitu agama Kristian, Buddha maupun Hindu. Kita beralih pada Haikal. Seterusnya, berdasarkan 4 metodologi, iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya, dan akhir sekali, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Oleh itu, kami akan menganalisis dalil-dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dalam menerapkan akidah yang sebenar dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik bin Salim dan hari ini saya akan membentangkan tentang bahawa akidah membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Definisi akal itu sendiri menurut Imam Al-Ghazali ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan manusia dengan makhluk lain. Dari segi fizikal, akal bermaksud otak. Manakala dari segi kerohanian, ialah akal merupakan satu keupayaan untuk menggarapkan ilmu pengetahuan tentang hakikat segala perkara. Daripada definisi umum, akal diertikan sebagai daya kekuatan untuk menimbangkan sesuatu yang baik dan buruk. Manakala daripada definisi Al-Quran, akal bermaksud hujah atau anugerah Allah yang hebat berbanding makhluk lain, kerana mampu membezakan antara hak dan batil. Perbezaan manusia dan haiwan pula kita dapat lihat daripada akal yang dikurniakan Allah. Manusia Allah kurniakan akal, iaitu ada otak dan ada akal untuk berfikir, mengkaji, menyelidik dan menilai untuk kemajuan diri dan negara. Manakala haiwan, Allah hanya sediakan otak untuk mereka berfikir tapi tiada akal, dan mereka hanya menggunakan otak mengikut naluri semata-mata dan fitrah kejadian haiwan itu sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalil mengenai membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sungguh pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Yang pertama, akidah Islam membebaskan akal daripada paksaan.
Paksaan di sini bermaksud perbuatan memastikan seorang melakukan sesuatu tanpa kerelaan. Hal ini bermaksud akidah Islam dapat memudahkan seorang manusia itu daripada berasa tertekan dengan syarat syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam. Contohnya, saya ambil satu dalil daripada Al-Quran yang berkaitan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat di atas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk manusia yang beriman, iaitu orang Islam, untuk berpuasa sebagai satu kewajipan yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Seterusnya meneruskan kewajipan tersebut yang telah disyariatkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Namun begitu, timbul masalah dalam kalangan umat Islam berkaitan dengan seseorang yang berada dalam keadaan uzur syar'i, iaitu sakit, dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan yang tidak membolehkan dirinya untuk berpuasa. Maka disebabkan perkara tersebut, akal manusia telah menganggap bahawa ini merupakan paksaan daripada Allah terhadap hambanya. Namun begitu, Allah telah membebaskan akal manusia daripada paksaan melalui dalil yang datang selepasnya, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka siapa yang ada dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Berdasarkan dua ayat tersebut, tafsir Ibnu Katsir telah menjelaskan bahawa Allah telah memberi rukhsah kepada orang Islam yang sakit ataupun berada dalam keadaan safar untuk mengkodokkan puasa mereka pada hari-hari yang lain. Ini termasuklah kepada wanita yang mengandung dan menyusu serta orang yang berada dalam keadaan bermusafir. Namun begitu, bagi orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua, maka Allah telah memberikan rukhsah kepada mereka untuk membayar fidyah sahaja tanpa perlu mengkodokkan puasa yang boleh memberi kemudaratan kepada diri mereka. Mereka boleh membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Maka jelaslah bahawa akidah Islam dapat membebaskan akal manusia daripada paksaan, InsyaAllah. Seterusnya, akidah Islam membebaskan akal daripada taklid. Pengertian taklid ialah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, manakala dalil taklid tersebut terdapat dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'ulu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. As-Sunnah juga menjelaskan taklid ini dengan satu hadis, yaitu Rasulullah SAW pernah mengutus pembaca Al-Quran dari kalangan sahabat ke satu kabilah tertentu untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada mereka, di mana kabilah itu menerima apa sahaja daripada sahabat yang diutuskan tanpa menanyakan dalilnya.
Maka dengan dalil tersebut, maka jelaslah bahawa taklid ialah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Contoh taklid dalam kehidupan masa kini ialah yang pertama, menyapu sebahagian kepala ketika berwuduk kerana bertaklid mengikut Imam Syafi'i. Manakala yang kedua, membayar zakat fitrah dengan wang kerana bertaklid mengikut pendapat mazhab Hanafi. Apakah pula hukum bertaklid dalam perkara akidah? Hukum bertaklid dalam perkara akidah mengikut pendapat pertama, iaitu jumhur ulama, tidak harus bertaklid dalam perkara akidah. Dalilnya, tidak harus bertaklid dalam perkara akidah ialah mengkaji dan meneliti dalil-dalil adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang bermaksud, sungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maka sepakat jumhur ulama tentang wajib mengenali Allah yang tidak dicapai dengan bertaklid. Manakala mengikut pendapat yang kedua, iaitu Ubaidullah bin Al-Hasan Al-Anbari, golongan Al-Ta'limiyah dan Al-Mujassimah. Mereka mentakrifkan bahawa hukum bertaklid dalam perkara akidah ialah harus, dan dalil atau alasan mereka harus bertaklid dalam perkara akidah ialah sekiranya meneliti dan mengkaji suatu tuntutan wajib, sudah tentu para sahabat melakukannya dan menyuruhnya. Sebaliknya mereka tidak berbuat begitu. Maka jelaslah bahawa hukum bertaklid dalam perkara akidah ialah harus bagi golongan ini. Setelah kita mengetahui definisi bertaklid dan apa hukum bertaklid, mari kita ketahui pula apa pula syarat bertaklid. Yang pertama, orang yang bertaklid hendaklah mengetahui segala syarat, rukun-rukun dan perkara yang membatalkannya, yang diletakkan oleh mujtahid yang diikutinya. Hukum yang hendak ditaklidkan itu tidak menyalahi kehendak nas syarak dan ijma'. Contohnya berkahwin tanpa mas kahwin, di mana tidak ada satu pun mazhab yang mengharuskannya. Yang ketiga, orang yang bertaklid hendaklah mengetahui bahawa mujtahid yang diikutinya itu merupakan seorang yang boleh diterima ijtihadnya. Contoh Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Yang keempat, seorang mujtahid tidak dibenarkan untuk bertaklid dalam masalah yang dia sudah berijtihad. Yang kelima, tidak mengambil pendapat yang mudah dari pelbagai mazhab. Contohnya, wuduk sapu sedikit kepala, taklid ikut mazhab Syafi'i. Namun begitu solat tidak baca bismillah, taklid Imam Hanafi, maka tidak sah taklid ini. Yang keenam, seorang mujtahid yang mampu berijtihad tidak harus bertaklid. Yang ketujuh, tidak bertaklid dengan mujtahid yang telah membatalkan ijtihadnya. Dan yang ke-8, tidak harus bertaklid dalam perkara-perkara akidah mengikut jumhur ulama. Seterusnya, contoh akidah membebaskan akal daripada taklid. Saya ambil satu hadis yang merupakan hadis yang popular digunakan dalam kalangan penuntut ilmu dan pengajar ilmu, khususnya ustaz, ustazah, da'i dan influencer, yang menggunakan hadis ini sebagai dalil nakli mereka untuk memberi keutamaan kepada penuntut ilmu, iaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang bermaksud carilah dan tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Namun begitu, artikel Mufti Wilayah Persekutuan dalam tajuk Irsyadul Hadis, hadis ini merupakan hadis palsu kerana tiada dalam satu pun kitab hadis yang membicarakan hadis tersebut. Mufti Wilayah Persekutuan mengandaikan bahawa ini hanyalah mungkin kata-kata hikmah daripada para ulama, namun telah disalah tafsirkan oleh setengah pihak yang mengatakan hadis ini bersumber daripada Nabi. Oleh yang demikian, orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil hanyalah seorang yang bertaklid buta sahaja, dan perlulah dielakkan. Ini kerana Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar." Yang bermaksud, barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari.
Berdasarkan hadis sahih di atas, Rasulullah telah memberi amaran azab neraka kepada siapa sahaja pendusta dan yang bersandarkan kepada Rasulullah tanpa menyelidik terlebih dahulu perkara tersebut. Walaupun ia masyhur dalam kalangan para ulama, justru menjadikan hadis palsu sebagai keutamaan menuntut ilmu disebabkan bertaklid buta perlulah dielakkan supaya kita tidak menjadi salah seorang yang berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terusnya menjadi penghuni neraka. Kesimpulannya, maka jelaslah bahawa akidah membebaskan akal daripada paksaan dan taklid berdasarkan dalil surah Al-Isra ayat 36 tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk mengikuti apa yang dia tidak mengetahui pengetahuan mengenainya. Kerana panca indera mereka nanti akan ditanya di akhirat tentang apa yang mereka lakukan. Dan apabila mereka mengikuti perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan yang tiada dalilnya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan apabila dia berdusta tentang perbuatan tersebut, maka azab Allah yang akan berikan ialah azab yang pedih. Maka jelaslah bahawa bertaklid buta ini ialah perkara yang dilarang oleh Allah. Namun bertaklid apabila mempunyai sumber yang kukuh, maka Allah telah mengharuskan perbuatan tersebut. Sekian, terima kasih. 2000 years later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Haikal Haris Hazimi bin Nordi. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana kita menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis alam nyata. Baiklah, seperti yang telah diterangkan oleh saudara Muhammad Taufik sebentar tadi, akal ini secara ringkasnya dapat ditakrifkan sebagai alat yang membolehkan manusia untuk membezakan perbuatan yang bermoral dan tidak bermoral. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 101 sehingga ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wama tughnil ayatu wan nuzuru 'an qaumin la yu'minun. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan para rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Kemudian kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan bahawa dalam ayat tersebut Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berfikir tentang nikmat-nikmatnya, apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal. Contohnya, di langit ada bintang-bintang yang bermerlapan, ada yang tetap, ada yang bergerak, seperti matahari, bulan, siang dan malam. Serta pergantian keduanya memasukkan yang satu ke dalam yang lain, sehingga yang ini panjang dan yang ini pendek. Kemudian yang memendekkan yang ini dan memanjangkan yang itu, meninggikan yang langit, membuatnya luas, indah dan penuh dengan hiasan. Selain itu, perkara yang Allah turunkan seperti hujan. Ia dapat menghidupkan bumi setelah matinya. Contohnya, mengeluarkan pokok-pokok, buah-buahan, tanam-tanaman, bunga-bunga dan macam-macam jenis tumbuhan. Allah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, hutan, bandar dan padang pasir. Allah juga menciptakan di lautan pelbagai keajaiban
seperti ombak-ombak. Walaupun Allah mencipta ombak yang bergelora, namun ombak akan tetap tunduk dan jinak untuk orang-orang yang merentasinya, seperti membawa perahu mereka dan menjalankannya dengan lembut. Dengan peraturannya, Zat yang Maha Kuasa, tiada ilah selain Allah dan tiada Rabb selainnya. Wallahu a'lam. 5 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya pula untuk membentangkan metodologi yang ketiga, iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Sebelum tu, apa itu kepercayaan yang batil? Mari kita lihat. Kepercayaan yang batil ialah kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, mari kita lihat sekarang ciri-ciri kepercayaan yang batil. Yang pertama ialah menafikan atau meragukan tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tiga ialah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Kepercayaan yang batil ini perlulah dibanteras kerana ia mendatangkan kesan yang negatif dalam mengukuhkan akidah yang benar. Bagi memberi penjelasan yang lebih jelas, satu analisis dibuat dengan menganalisis dalil-dalil nakli Al-Quran berkaitan dengan metodologi ini dalam menunjukkan kepercayaan-kepercayaan yang batil. Mari kita lihat satu persatu. Bermula dengan dalil yang menunjukkan kepercayaan yang batil, iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Menurut tafsiran Ibn Katsir untuk surah Al-Furqan ayat 3 ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kebodohan orang-orang musyrik kerana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, iaitu berhala untuk mereka sembah. Padahal berhala itu tidak mampu menciptakan sayap lalat pun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka tidak dapat menolak kemudaratan yang menimpa dirinya, tidak dapat pula menarik manfaat buat dirinya. Selain surah Al-Furqan ayat 3 yang menunjukkan kepercayaan yang batil ini, terdapat juga di dalam surah Al-Furqan ayat 55 yang menyatakan perkara yang sama, iaitu menyembah Tuhan selain Allah dan mempercayai ada Tuhan selain Allah, yang merupakan kepercayaan-kepercayaan yang batil yang dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Menurut tafsiran Ibn Katsir untuk surah Al-Furqan ayat 55 ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan semula kebodohan orang-orang musyrik kerana mereka menyembah selain Allah berupa berhala yang tidak memiliki mudarat dan manfaat bagi diri mereka. Mereka melakukan penyembahan ini tanpa dalil yang menuntut mereka melakukan penyembahan itu dan tanpa alasan, bahkan hanya semata-mata berdasarkan pendapat sendiri dan keinginan hawa nafsu mereka. Bagi menyimpulkan kedua-dua tafsiran ini, jelas dilihatkan bahawa kepercayaan yang batil itu telah wujud sejak dulu lagi yang menjadi tentangan dalam mengukuhkan akidah yang sebenar, dan kepercayaan yang batil ini masih tidak hilang sehingga sekarang. Masih terdapat lagi golongan yang mempunyai pemikiran yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan menolak dalam mengesakan Allah sebagai Tuhan sekalian alam dan hanya Allah sebagai Tuhan yang layak disembah.
Saya telah menunjukkan dua dalil nakli Al-Quran yang menunjukkan kepercayaan yang batil, iaitu Surah Al-Furqan ayat 3 dan Surah Al-Furqan ayat 55. Jadi sekarang, mari kita lihat pula dalil-dalil nakli Al-Quran yang mengisbatkan kebatilan itu. Kerana setiap perkara yang batil pasti akan ada yang mengisbatkannya untuk mengesahkan dan mengukuhkan lagi kepercayaan yang batil itu memang wujud untuk pengetahuan umum. Bermula dengan dalil nakli Al-Quran yang mengisbatkan kebatilan itu ialah Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 14. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Menurut tafsiran Ibn Katsir, dengan mengambil potongan ayat yang menunjukkan ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 21. Apa yang dapat diperkatakan lagi, sebelum ini terdapat beberapa orang yang membawa peringatan mendatangi kota yang bertetangga dengan negeri tempat kaum Ad berada. Mereka ini diutus oleh Allah untuk membawa peringatan kepada kaum Ad untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah, membawa berita gembira dan peringatan untuk kaum Ad ini. Walaupun Allah telah menunjukkan azab yang membinasakan kepada kaum-kaum sebelum ini, namun kaum Ad ini masih tidak mahu beriman dan tidak mahu membenarkan, bahkan mereka mendustakan dan mengingkari Rasul-Rasul Allah dan menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua yang mengisbatkan kebatilan ini, Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 37. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Menurut tafsiran Ibn Katsir, dengan mengambil potongan ayat iaitu janganlah sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah, iaitu kita tidak boleh sesekali mempersekutukan Allah kerana tiada manfaat jika kita mempersekutukan Allah dan menyembah Tuhan selain Allah, kerana perkara ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Selain menyembah berhala yang tidak memberi manfaat dan tidak dapat bercakap dan juga diciptakan oleh manusia yang banyak khilafnya, terdapat juga kaum yang menyembah matahari dan bulan kerana menganggap matahari dan bulan itu Tuhan bagi mereka. Sedangkan itu juga makhluk dan hamba yang diciptakan oleh Allah yang tunduk kepada kekuasaan dan perintah Allah. Allah yang menciptakan seluruh alam ini dan siapakah kita untuk mempersoalkannya? Perkara yang kita nampak iaitu terbenamnya matahari dan munculnya bulan sebagai tanda kekuasaan Allah agar kita menghayati dan mendalami betapa berkuasanya Allah. Kita tidak boleh menganggap kehebatan itu datang secara terus oleh matahari yang terbenam dan bulan yang muncul secara sendiri, sedangkan semua itu berlaku dengan izin Allah yang menggerakkan perbuatan itu. Kita sudah lihat dalil-dalil nakli Al-Quran yang menunjukkan perkara yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Bukan 4 dalil ini sahaja yang menunjukkan perkara yang batil.
banyak lagi dalil-dalil nakli Al-Quran yang menunjukkan kepercayaan yang batil itu bertapak dalam hati manusia yang sombong dan enggan menerima kebenaran dan peringatan yang telah dibawakan oleh para rasul untuk menyembah Allah sebagai akidah yang sebenar. Sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa mempertahankan akidah yang sebenar agar kita dapat membentuk peribadi mukmin yang sejati dan mempertahankan syariat Allah daripada penguasaan perkara yang batil. Kita perlu sentiasa berpegang pada prinsip amar makruf nahi munkar dalam memelihara kesucian akidah daripada dirosakkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan akidah yang benar ini dengan fahaman yang bercanggah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Natijahnya, bersama-sama kita memperbaiki iman dan menimba ilmu pengetahuan agar kita terhindar dari kepercayaan yang batil ini yang dimurkai oleh Allah supaya kita mampu ditempatkan di dalam syurga Allah yang penuh nikmat bersama-sama orang yang beriman dan beramal soleh dengan izin Allah Tuhan sekalian alam. Day 3. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berwasiat kepada diri saya dan hadirin sekalian supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi kedahannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang berhutang dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Mimbar pada hari ini juga telah membicarakan tentang satu ayat Al-Quran daripada surah Toha ayat 14 yang bermaksud, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Berdasarkan ayat tadi menunjukkan tentang perlunya pada seorang muslim itu untuk meyakini bahawa Allah itu Tuhan, dan perkara ini berkaitan dengan konsep akidah Islam. Akidah merupakan kepercayaan yang kukuh di dalam hati, yang bermaksud seseorang muslim itu perlulah mengamalkan rukun iman dan rukun Islam yang terdapat dalam syariat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti mana yang kita sedia maklum, akidah Islam merupakan akidah yang sebenar dan berbeza dengan agama lain. Hal ini demikian kerana akidah Islam tiada cacat celanya. Disebabkan akidah Islam merupakan semua perkara yang disyariatkan Allah daripada wahyu, dan semua perkara tersebut mempunyai dalil untuk mengesahkan kebenarannya. Akidah yang benar ini juga mengikuti 3 skop perbahasan akidah dalam Islam, yaitu dari segi ilahiyat, nubuah dan ghaibiyat, seperti mana dalam segmen akidah yang saya sebutkan. Yang pertama, saya akan merungkaikan ruang perbahasan akidah dari 2 aspek, yaitu ilahiyat dan nubuah. Yang pertama, akidah Islam membentangkan akidah yang benar dari ruang perbahasan ilahiyat, yaitu berdasarkan konsep ketuhanan. Berdasarkan dalil Al-Quran yang saya ambil dari surah Al-Ikhlas, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat di atas, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa asbabun nuzul surah ini disebabkan apabila semua agama selain Islam telah menerangkan konsep ketuhanan mereka pada zaman jahiliyah yang berbagai. Orang Yahudi mengatakan bahawa mereka menyembah Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani pula mengatakan bahawa mereka menyembah Yesus juga anak Allah. Orang Majusi menyembah bulan dan matahari, dan orang musyrikin Mekah pada ketika itu menyembah berhala yang berbagai seperti Al-Lata. Maka Allah balas semua iktikat mereka dengan ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, yang bermaksud Allah itu Maha Esa, tiada yang serupa dan sekutu dengannya, berbanding mereka yang menganggap Tuhan itu berbagai. Selain itu, Allah menerangkan pula ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad, yang bermaksud bahawa Allah Tuhan tempat bergantung semua makhluknya. Ayat ini turut menangkis tanggapan orang kafir, khususnya musyrikin Mekah tadi, bahawa apabila hendak meminta sesuatu perlulah kepada Tuhan yang berbeza. Maka ayat ini menjelaskan bahawa hanya satu sahaja Tuhan di atas muka bumi sebagai tempat berharap. Di samping itu, ayat ketiga dan keempat menerangkan bahawa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Ayat ini, maka satu kesilapan telah dilakukan oleh orang kafir tadi apabila mengatakan bahawa Allah ada anak, khususnya orang Nasrani yang berpegang pada konsep Trinity. Jika kita fikir semula, jika Allah mempunyai anak, maka ia telah terpesong dari konsep ketuhanan yang sebenar, yaitu Tuhan perlu satu dan tunggal. Allah telah menisbatkan kebenaran perbahasan ilahiyat tadi menerusi konsep tauhid dan keesaan Allah. Menerusi firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 101, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang bermaksud, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana jika ia mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai istri? Ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Maka dengan ayat ini jelaslah bahawa Allah telah mengisbatkan surah Al-Ikhlas sebentar tadi. Ayat 101 surah Al-An'am menurut tafsir Ibnu Katsir bahawa Tuhan itu tidak beranak. Dan bagaimana boleh beranak sedangkan tidak mempunyai istri? Sedangkan setiap sesuatu daripada sepasang lelaki dan perempuan. Tetapi disebabkan Allah itu Tuhan yang maha kuasa dan pencipta sekalian alam dan makhluk, maka Allah berbeza daripada sekalian makhluknya, khususnya manusia. Maka ayat ini sudah menjadi bukti bahawa dalam konsep ilahiyat hanya akidah Islam sahaja yang betul dan bertepatan dengan konsep akidah yang sebenar. Yang kedua, ruang perbahasan ilahiyat ialah berkaitan dengan konsep nubuwah. Saya berhujah berdasarkan dalil Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, yaitu Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia sepertimu,
Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata inna ma'ana basyarun mislukum, yang menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia seperti manusia yang lain, namun berbeza dari segi kemuliaan yang Allah kurniakan kepada baginda. Maka Nabi yang diutuskan sebelum baginda juga ialah manusia biasa dan bukannya anak Tuhan seperti yang dipegang oleh agama lain, yaitu agama Nasrani yang mengatakan bahawa Nabi Isa ialah anak Tuhan. Allah isbatkan dalil ini menerusi surah Maryam ayat 30, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyah. Yang bermaksud, berkata Nabi Isa, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa ayat ini merupakan kata-kata Nabi Isa terhadap persoalan kaum musyrikin yang mengatakan bagaimana hendak berkata dengan bayi yang berada di buayan. Dan Nabi Isa telah membalas dengan ayat tersebut dengan melepas mulutnya daripada susuan ibunya dengan menyandarkan badannya ke sebelah kiri. Walaupun fitrah bayi tidak boleh berkata-kata semasa kecil. Seterusnya, Nabi Isa menjelaskan bahawa dia adalah hamba Allah yang diturunkan kitab Injil, terusnya menjadi nabi dan bukannya anak Tuhan, seperti yang masyhur dalam kalangan umat Nasrani. Maka ayat ini telah menisbatkan konsep nubuwah bahawa Nabi adalah manusia biasa dan bukannya anak Tuhan. Dan hanya akidah Islam sahaja yang mengatakan Nabi adalah manusia biasa berbanding kepercayaan agama lain. Maka jelaslah bahawa konsep akidah Islam ialah akidah yang sebenar dan berbeza dengan agama yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A4. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.